Okey geng, suka tak suka kita kena cerita topik wajib Man United dalam BDB sebab itu yang ramai orang cakap dekat aku, dekat DM, dekat Insta, dekat Twitter. Asal Ben balik-balik nak cerita pasal Man United. Kena bro, sebab Man United adalah jenama aku cakap bukan klub, bukan tim, jenama terbesar di seluruh dunia. Rekod untuk tahun Man United pada tahun 2022 ni kalau kau tengok sendirilah 23 perlawanan menang 8 kali, seri 7, 8 kalah, 33 jaringan, 33 bolos, 27 mata daripada 19 perlawanan liga, 4 clean sheet sahaja dalam 23 perlawanan. Ini semua untuk tahun 2022. Maknanya bermula daripada Januari 2022. Gila kan? 8 yang menang daripada 23 perlawanan. Dahsyat weh. So itulah hakikatnya apa yang Rangnick dah bawa dalam pasukan ni. Apa satu benda yang aku nak pick daripada insiden yang berlaku dalam game lawan Brighton tu adalah insiden bila Ronaldo geleng kepala dan tersenyum pada diri sendiri. Aku tak tahu dalam momen tu dia geleng kepala sebab dia punya teammate hampir ke, sebab dia tanya diri dia sendiri, apa aku buat dalam kelab ni? Mungkin itulah soalan yang dia tanya diri sendiri kan guys. Sebab kalau kau tengok rekod dia secara individunya, dia still score more than 20 goals this season. True. Kau nak kata kau tak ada number 9, kau tak ada centre forward, kau tak ada seorang striker yang boleh dapatkan kau 20 gol, kau ada. Tapi masalahnya bukan itu kan. Rasanya masalah ni kita dah highlight dalam berminggu-minggu BDB sebelum ni. Tapi senang, kau bukan guest aku berminggu-minggu sebelum ni. So aku nak tanya pendapat kau tentang Man United ni. Sebab kau kata kalau sembang Man United ni setengah jam 45 minit kau boleh bantai diorang. So cerita sikit. Ada ke Boy, dia dah crack kepala dia. Cukup masa tak? Kita tengok macam ni. Tak ada, I secara jujur, I rasa I tak tahu apa dah berlaku dengan tim ni. I rasa macam, you pernah guna scientific calculator? Dekat sekolah dulu, kalau guna kan, benda tu jadi syntax error. Kalau you buat apa-apa pun, tak kisah, you kira tekanlah syntax error. Macam, nothing is working. Tak ada benda boleh menjadi. So, I rasa macam, nak tukar calculator tak boleh. So, entahlah, I rasa they got to sort out their problem. Banyak isu, banyak masalah dia orang perlu settlekan, captaincy and so on. Tapi ada berita yang bagus. Erik ten Hag is coming in. So kau percaya yang dia adalah jawapannya lah? Saya rasa itu jawapan yang terkini. Itu saja. Baik. Tapi kena beri masa lah. Tapi yang saya paling sedih, Ben, paling sedih. Tak tahu Ellie dengan Ben setuju ke tidak. Fanbase diorang divided. Itu mana-mana fanbase akan confirm. Success or failure tetap divided. Terbelah dua lah. Terbelah dua. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, terbelah dua pun, diorang dah tak nak backing team tu tau. Tahu, yang ada faith, yang ada lagi kekal, ada harapan, tak nak backing dengan 100%, dengan 100%. Yang dah lose hope, dah tak ada harapan langsung, itu dah memang terus hilang. So, I pun tak tahu. Bagi I haraplah that United akan buat yang terbaik. Ada pemulihan dan penambahbaikan lepas ada Ten Hag, signing player yang keluar dan sebagainya. Sebab fan-fan diorang pun memang, saya kesian saya tengok keadaan sekarang, memang kesian. Tapi untuk jadi fan tu, janganlah macam tu. You macam mana pun, baik buruk, you kena support team korang. Okay? Sokongan tu tak boleh hilang tiba-tiba macam tu. Soalan aku nak tanya Eli, bila kau tengok balik game lawan Brighton tu kan, sebab itu last game yang aku nak jadikan sebagai ukuran. Bagi aku itu game paling buruk dia main sepanjang musim. Kalah dengan Watford, kalah dengan Liverpool tak teruk. Kalah saya dengan nak Brighton. Statistik tu kan, orang tak cakap tahu. Ini sebenarnya diorang memecah rekod sendiri tahu untuk season yang paling teruk sekali. Paling hamba. Points paling rendah. Cerita pasal hamba, game Brighton tu 4-0 tu. Kenapa aku cakap paling hamba game tu? Sebab setiap satu momen dalam game tu kalau kau tengok balik, dari segi perebutan bola kedua, perebutan bola pertama, duel, semua benda basic diorang tak menang dalam game tu. Kau tengok pula ada momen yang aku nampak players berjalan sambil bersiul lah. Bila kau tengok ada player one-on-one situation dalam penalti pun ada ni. Kan? Aku sendiri gelak. Kenapa CR7 tak gelak kalau macam tu? Aku dengar benda ni pun aku nak gelak. Tapi to be fair dalam game tu CR7 tu pun tak menjadi. Tapi tu one-off game lah. Kalau kan? Sena gelak, I tweeted pasal game ni tau. I tak pernah tengok tim lain selain tim I punya game yang I rasa nak nangis. Macam sedih sangat I tengok performance diorang. I rasa macam this is the kind of club yang they don't know what they're doing on the pitch, Ben. Eli, ibarat dia macam ni tau Eli. 11 pemain yang macam robot battery com. I tak tahulah. Macam tu lah, bro. Kita boleh bagi banyak. Saya cakap tadi syntax error benda ni. Syntax error calculator scientific kau kan. Aku nak kena cuba lah benda tu. Like the very fact diorang tak, level pressing memang tak ada lah dalam game tu. Sebab tu Brighton thrive dalam game tu dari segi
Manchester United yang mencipta situasi di mana diorang membenarkan Brighton untuk suka hati pass berapa banyak kali, baru diorang masuklah sekali buat macam diorang nak press, but it was not an effective pressing pun. Sedangkan kau punya manager adalah godfather of Gegen pressing Gegenpressing. yang Man United punya fans excited gila masa first game. Aku ingat lagi first game Rangnick Crystal Palace tak silap aku. Beria baik Gegen pressing dalam game tu. Lepas tu aku tak tahu pergi mana. Penat. Pressing tu kan. Sebab Lingard pun lepas berapa game macam I tak nak, I withdrew himself daripada training. I tak tahu lah personal family reasons. Sekarang abang dia pun controversial, right? Upload dekat Instagram cakap Sebab tak tak bagi ada dia proper farewell. send off and all that. And to be honest, at the end of the day macam kita nak buat Rangnick tu macam easiest scapegoat, macam ada Rangnick pun you guys tak boleh nak solve problem. Tapi at the same time tak boleh nak deny whatever kind of problems yang Rangnick kena selesaikan dan hadapi. Tapi saya rasa Selama yang ni, saya rasa yang ni ni detik permulaan untuk sesi pemulihan. This is the start. Dia orang akan improve, bagi masa je. The players will be gone. Rangnick sekarang ni managing the club seperti mana pasukan bola sepak perlu diuruskan. Tapi secara jujurnya aku tak setuju dengan korang bab Rangnick ni adalah ibarat malaikat lah. Tak ada. Tak ada, nak sebut. Tapi cara korang cakap adalah dia adalah mangsa keadaan. Tapi tak, kau kena faham. Mamat ni jugalah, ni godfather of Gegen pressing ni, datang sebenarnya tanpa sebarang resume yang memberangsangkan dalam mana-mana klub sebenarnya. Tapi dia dikenali sebagai seorang individu yang pandai cari scouting player. Itu adalah kelebihan dia. Of course. I rasa the very fact he said yes to the job pun because dia tahu dia datang bukannya dalam Untuk posisi jadi- sebagai seorang jurulatih. Tapi dia As a bagi, consultant. ini satu benda yang berlaku. Dia bagi tahu dekat board yang diorang perlukan striker pada bulan Januari. Adakah striker benar-benar yang mereka perlukan? Itu persoalan yang aku tanya. Kau dah ada CR7 dekat situ. Kau benar-benar perlukan Nkunku, striker. Sebab dalam interview tu, dia ada cakap pasal Vlahovic. Ada satu betul, interview dia sebut pasal Vlahovic. Dia ada sebut nama-nama Ya, scouting report tu tak dapat semua kan. striker-striker yang lain. Lepas tu bila dia tanya board kata no, simple no. So dia cakap benda tu kat media. Ibarat dia melanggar apa yang board cakap tu lah kan. So Bagi dia macam dia tak dapat apa yang dia perlukan lah. That's why the squad is like this as well. and dia punya patung depan media sama juga macam Bruno Fernandes, McTominay apa semua. Setiap kali kau tengok dia orang bercakap dengan media, kau nampak betapa patung ni diorang dengan jawapan yang lebih kurang sama. We were not good enough, kita tak layak pakai jersey ni. Template lah, rasa- template. Template, jawapan rasa- template. rasa- Macam dah dilatih, dah dibahas ibaratnya. Rangnick pun dah start macam tu bro. Sebab bila kau tengok dia cakap, kita kena overhaul team. Team ni memang kita, diorang ni tak nak Tapi dengar cakap. certain fans setuju dengan apa Rangnick kata, the very fact dia expose every single weakness situasi ataupun krisis yang berlaku dalam kelab tu. The very fact that's why Ten Hag datang, one of the voices yang Okay, convinced kalau setuju. Ten Hag datang because of Rangnick. Because you cannot have Pochettino in that position. Kalau kau cakap macam tu Eli, aku tanya kau satu soalan. Manager yang ada, aku tak nak cakap perkataan tu, nanti orang kata aku carut. Memang pun aku tahu dah nak Manager cakap. yang ada keberanian, okay, apa dia akan buat dalam situasi macam ni? Kalau kau dah berani pergi kat media cakap macam-macam pasal board lah, pasal tim kau, tak nak dengar cakap lah, budak-budak ni kena overhaul 10 orang, tukar apa semua. Apa salahnya kau turunkan tim akademi kau? Kau turunkanlah Garnacho, Majbri, budak-budak ni semua, Shola Shotaya. The board kasih ke green light? Kenapa kau tak buat benda tu? Kenapa kau still turunkan muka-muka ni yang main atas padang berjalan sambil bersiul? Ibarat bateri kong. Robot-robot yang bateri Tak, kong. I rasa benda tu tak perlu pergi ke padangan yang terlalu ekstrim macam tu pun. I rasa apa yang dia buat sekarang ni adalah apa yang fans nak. Dia nak Rangnick ni, macam Eli cakap, tunjuk apa kelemahan dia semua, apa yang salah silap kelab tu, and dia buat. Dia bagi sekarang ni standard dia. Lepas ni kelab ni akan diuruskan dengan Aku cara rasa- yang betul. Itu yang dia tengah buat sekarang ni. Kita akan pulihkan keadaan tapi berikan kita masa. Aku tak setuju sebab aku rasa kelemahan tu dah nampak zaman Ole lagi dah. And aku rasa No, Rangnick kelemahan tu menjadikan nampak. kelab ni lagi teruk sebenarnya. Okay, aku tanya kau satu soalan. Apa gunanya Zaman seorang... Ole, I tak rasa begitu lemah banding dengan sekarang. Itu je. Kau tengok result balik. No, I understand. I Masa understand. Ole, diorang still kejar top 4 bro. Ben, I understand your point. Kelemahan tu nampak masa zaman Ole, tapi it was not publicly addressed kat media macam mana Rangnick ada keberanian untuk Tapi dah sebutkan ramai benda dah tu. mulut-mulut bocor daripada dressing room tu. Ada dia punya leak yang banyak share dekat media apa yang berlaku dekat dressing. Kita dah tahu. Dah tahu. Rangnick masuk memang benda tu jadi lagi expose. Tapi bezanya, kalau kau nak ambil job consultant ni, apa je yang kau consult sedangkan kau terima job dekat I Austria? thought the job consultant tak start sampai dia habis 6 bulan sebagai jurulatih, baru dia Tak, start. so sekarang ni dia punya point aku, position dia dah as a accept job consultant. pergi jadi manager kat Austria. Yeah, that to me that's questionable lah. And dia Itu kata- betul. suspect That's lah. another Itu issue. suspect. Yes. Betul. Ten Hag dah ada perancangan dia sendiri. Macam mana aku nak dengar, kalau aku Ten Hag, macam mana aku nak dengar cakap orang yang dia sendiri gagal bawa tim ni 6 bulan. Kan? Dengan macam-macam aku track record Okay, Tapi yang... I rasa kegagalan tu dah orang expect. Okay, Orang dah expect benda dan tu. I nak tanya Ber dengan Sena.
what's the most realistic KPI yang patut diletakkan bila Rangnick masuk untuk Top sustain 4. Top 4 minimum. with the current squad Squad dia, issues? sekejap. Kau tengok balik squad tu dia siapa? Top scorer Ronaldo still tak ada top 4. Tak boleh nafikan lah. Dia ada Kalau big names. engkau Dia ada big hilang names. dressing room, engkau tak boleh nak kontrol perangai Betul. player ni. Player Betul. ni tak nak dengar cakap engkau, masalah engkau lah. Tapi dari segi players Tak, pula on tapi- their end, they keep on getting different managers. Tapi sebenarnya in terms of finishing position in the league, bukan sebenarnya expectation. Itu bukan expectation yang diberikan kepada Rangnick. Dia dibawa masuk untuk bawa Stop the perubahan. Ole punya- Bawa perubahan Kau ke Ole interim. clueless. totality. Engkau interim 6 bulan, tapi kau diberi job Tak, jangka tapi masa dah- panjang sebagai konsultan. Betul, tapi 6 bulan ni sebenarnya dia tak ada target macam ni. Oh, Are kena you sure? qualify top. Takkan bot tak No, cakap but it was never Tak, publicly sebab dia stated what? takkan jadi manager untuk long Tak, term. sekarang no- ni ibarat kau cakap dengan aku bot Man United John Murtough ke siapa Kalau satu. kalau bot nak bagi those kind of expectation dekat dia untuk 6 bulan ni, then sepatutnya kena backing Tak. dia punya Bro, whatever dalam decision. sekarang ni kau Ah, soalan tak ada. Asena, dalam mana-mana kerja kau sebagai bos ke kau sebagai Tapi pekerja. dia, bro, yang ni- apa yang kau cakap tu sebab kau sebagai bos ke apa, bila kau ambil orang kerja, kau tak ada KPI. Kalau you pernah ke ambil orang kerja untuk 6 bulan sebab nak fill in the blank, itu Kontrak saja. 6 bulan. Aku pernah ambil kontrak but- job itu 3 feeling bulan. the Wait guys, how can you put a realistic KPI letakkan Rangnick patut dapat top 4 bila you mewarisi squad yang ada Babe, players coming from 5 Babe, different managers? waktu tu kau kena ingat balik, waktu Rangnick dipilih, Man United tak jauh dalam kedudukan tak daripada kedudukan top 4 tu dari segi So dalam 6 peringkat. bulan, I go back to your point. 6 bulan tu, kalau you hire someone, KPI dia Probation takkan probation period ke apa, KPI tu takkan benda macam tu, takkan benda top 4. And result. And result Bro, tu takkan. kalau dia akan benda untuk Tak, just logik- manage. logik dia just macam ni. manage and Saya nak- deliver saya nak. sebaik mana boleh. Itu mungkin. Logik dia macam ni lah. Kau tak jauh daripada kedudukan top 4. Engkau adalah Man United, klub terbesar di dunia lah orang kata. Sejarah paling terbesar lah. Okay? Itu saya suspect, tapi okay. Tak, sejarah paling terbesar. Let's be honest. 58. Apa yang berlaku 68 Bobby Sir Bobby apa semua lepas tu kau fikir balik Class of 92, kau fikir balik Sir Alex punya era. They are one of the biggest club in the last 4 or 5 decades. Cuma 10 tahun yang lepas memang hamba lah, tak dinafikan. So of course klub sebesar Man United yang belanja sakan beli Sancho, beli ni, beli tu, beli Ronaldo. Takkan kau tak expect top 4 bro? Itu basic target. awal musim yes, tapi bukan awal sekarang musim. ni bukan plan dia. Itu Maksud bukan aku, plan dia. masa Rangnick masuk ganti Ole, kau tidak, kenapa kau buang Ole setengah musim? Exactly. Kalau kau buang Ole setengah musim, kau ambil Rangnick adalah untuk capai something. Tak mungkin lah kau kata Rangnick masuk. No, it could be capai something tak as in ada sasaran. you nak habiskan, you nak terminate whatever cluelessness yang telah ditawarkan oleh kepada squad. The very fact. Guys, semua ni point yang betul. Tapi isu dia satu je. Kenapa Ole kena sack? Ya. Tim tak buat. Lepas baru dibagi kontrak extension untuk 6 tahun Okay, kena last, sack. kita simpulkan guys. Ten Hag masuk berapa tahun untuk rebuild balik untuk Man United menjadi pencabar title? I would say 3 transfer windows, realistic. 3 transfer window. For me, it's 5 years. Nyo, nyo, nyo. Nyo, nyo, nyo. Nyo, nyo, nyo.